Hai, Assalamualaikum semua. Pada kali ini, juara masak nak masak nasi biryani Pakistan resepi Chef Nom. Alamak. Okey sahabat, kita lihat dulu bahan-bahan perapan ayam. Saya gunakan sekilo ayam, kemudian tumbuk, halia dan juga bawang putih, dan juga rempah nasi biryani, yogurt. Saya gunakan yogurt yang biasa dan juga garam. Okey sahabat, sekarang kita campurkan semua bahan-bahan tadi. Rempah biryani, halia dan bawang putih yang kita telah tumbuk. Saya gunakan 2 inci halia dan 1 labu bawang putih. Masukkan sedikit garam. Kemudian sahabat, saya masukkan lebih kurang 3 sudu yogurt. Yogurt ni sangat sedap kalau kita gunakan untuk masak kari ataupun masak rendang. Jadi dalam masakan Pakistan, mereka menggunakan yogurt untuk memasamkan sedikit masakan tu. Jadi kita godek-godek, kita gaul-gaul supaya ayam kita tu sebati, dan kita biarkan ianya selama setengah jam. Okey. Okey sahabatku, jom kita masak. Saya gunakan pressure cooker keulang X. Okey, kita panaskan dahulu periuk kita ni. Kita masukkan 2 sudu, 2 hingga 3 sudu minyak sapi. Kemudian saya masukkan 1 labu besar bawang holland yang saya iris nipis-nipis. Kalau bawang hollandnya kecil tu, kita gunalah 2 ataupun 3 biji. Jadi kita godek-godek sekejap dan biarkan ianya kekuningan. Kemudian kita masukkan kasar kasar 1 helai daun salam ataupun daun bay, kayu manis, bunga lawang, daun cengkeh dan juga buah pelaga. Masukkan 2 biji ataupun 2 batang saja. Kita kacau sekejap supaya baunya bangkit ya sahabatku. Kemudian kita masukkan ayam yang kita berap selama setengah jam tadi. Okay, saya lap sekejap cermin kamera ni. Biasalah kalau dah buat seorang-seorang, semuanya kena buat sendiri. Masak pun sendiri, juri kamera pun sendiri. Okay, kita masukkan dalam periuk keulang kita, pressure cooker kita, dan kita sebatikan ia. Kemudian kita masukkan tomato. Saya gunakan 3 biji tomato dan juga sedikit bawang merah yang saya goreng sebelum masak lah. Kita goreng dahulu dalam 2 genggam bawang merah yang diiris halus dan digoreng dalam minyak yang agak banyak. Okey, kita satukan, kita sebatikan, godek-godek, dan kemudian kita tutup menggunakan penutup keulang kita. Ada 1 tanda anak panah tu, dan sehingga ia berbunyi 1 klik. Okey, kita biarkan selama 5 minit. Sahabatku, saya nak tunjukkan ini adalah contoh penunjuk injap tekanan. Kita akan tutup api gas apabila injap itu naik ya. Okey, sediakan 1 lagi periuk sebab kita nak masak nasi. Sahabatku, saya gunakan pressure cooker keulang X sebab ia tersangat mudah menjimatkan masa, menjimatkan gas. Kemudian makanan yang kita masak dalam tu sangat-sangat sedap. Kita masukkan 2 liter air. Kemudian masukkan kasar-kasar daun salam, selai,
kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga. Dan juga jangan lupa masukkan sedikit garam di dalamnya. Hari ini saya gunakan 2 periuk pressure cooker Kulang X. Yang satu tu sebelah kanan tu yang baru, yang sebelah kiri tu yang dah lama saya gunakan selama 7 tahun. Okey, kelihatan penunjuk injap tekanan tu dah semakin naik. Okey, sebelum tu baik saya zoom sekejap, kita lihat nampak tak warna hijau tu? Itu menunjukkan bahawa makanan dalam tu sudah separuh masak. Kita tunggu sekejap sehingga ianya benar-benar naik. Kelihatan uap ni keluar dan ada sedikit air. Periuk ini tidak berbahaya untuk digunakan. Boleh pegang tu, dia tak panas. Kita tunggu sekejap. Okey, nampak gayanya dah boleh tutup api gas. Okey, kita tutup ya. Okey, ini adalah air rebusan yang kita nak masak nasi. Kita masukkan dahulu lada hitam dan juga sedikit garam. Kita biarkan air itu mendidih. Kemudian barulah kita masukkan beras basmati. Saya gunakan sebanyak 4 cawan yang telah saya basuh dan tuskan. Jadi beras ni kalau gunakan periuk ni, kita tak perlu rendam sebabnya ia mudah masak. Sahabatku, kita masak sehinggalah beras basmati ini 3/4 masak. Okey, belum masak lagi. Kita tunggu sekejap sehingga ianya 3/4 masak. Okey, sekarang yang tadi tu, yang kita masak ayam tu, nampaknya dah boleh buka penutupnya. Kita lihat macam mana rupa ayam tadi. Kelihatan sedap ya sahabatku, bau aromanya sangat-sangat wangi. Jadi inilah pertama kali saya review resipi masakan daripada Chef Nong. Okey, kita masukkan kismis, gajus yang telah saya goreng sekejap tadi. Dan juga 2 biji ubi kentang yang saya potong-potong dadu dan saya goreng dahulu sebelum dimasukkan dalam ni. Okey, kita garis sekejap, kita godek-godek sehingga sebati. Kemudian masukkan lada hijau. Saya gunakan sebanyak 4 tangkai. Sedikit daun ketumbar dan juga daun pudina. Ini daun ketumbar ni adalah daun pudina untuk membangkitkan lagi aromanya. Jadi setiap masakan Arab ataupun Pakistan, mereka menggunakan kedua-duanya. Dan jangan lupa gula home sweet kita, saya gunakan sebanyak 2 sachet. Gula home sweet ni adalah gula fruktosa yang sangat-sangat bagus untuk kita jaga kesihatan. Selain menggunakan gula dari pokok jagung, ianya ada gam akasia. Gam akasia ni sangat bagus untuk kesihatan, untuk mengawal kadar gula dalam darah. Okey sahabatku, kita godek-godek sekejap sehinggalah masakan ayam kita ni betul-betul kering dan naik minyaknya. Okey, dah siap, angkat ya. Okey, sekarang kita beralih pula kepada nasi. Saya gunakan kuali Kulang X. Ni bekasan yang telah saya goreng bawang tadi. Tak perlu cuci. Okey, lapisan pertama saya masukkan beras basmati yang 3/4 masak yang telah saya angkat dan tuskan. Kemudian masukkan ayam, nasi lagi, beras basmati lagi dan kita tabur serbuk saffron. Serbuk saffron ni sangat sedap bila kita masukkan dalam masakan nasi Arab ataupun nasi Pakistan. Okey, kemudian kita taburlah dengan minyak gorengan bawang tadi. Jangan kita buang, kita gunakan beberapa sudu lah supaya nasi kita tu lebih berminyak. Kemudian kita masukkan juga okey, bahan-bahan lain contohnya daun bawang. Baki daun bawang tadi masih ada, jadi kita taburkan atas tu. Okey, yang ni terpulang dah. Kalau nak banyak, taburkan banyak. Kita taburkan di atas nasi tadi, nasi basmati yang 3/4 masak. Jangan lupa ya, tuskan dulu sebelum kita gunakan daun ketumbar dan juga daun pudina. Dan akhir sekali masukkan 1 cawan susu cair yang telah dibancuh juga dengan 1 cawan air.
Okey, boleh nampak macam tu, sangat sedap, baunya pun harum. Okey, dan last sekali masukkan beberapa titisan pewarna supaya nasi biryani Pakistan kita tu ada colornya, color kuning, color putih, untuk mencantikkan lagi. Dan last sekali kita tutup kuali kulang eggs kita ni yang telah saya balut dengan kain supaya titisan airnya tidak melekat di tudung tu dan menyebabkan nasi kita tu basah. Okey, nampak dia sedikit masak. Okey, angkat. Okey, kita pastikan nasi biryani Pakistan kita ni betul-betul masak, betul-betul sering ataupun okey, saya test dulu. Okey, sikit lagi dah masak tapi saya nak supaya air tu betul-betul kering. Okey, gaus sekejap, sebatikan ia. Okey, kita tudung sekejap supaya nasi biryani Pakistan resipi Cik Nom betul-betul masak. Okey, biarkan ia sekejap. Okey. Dah boleh angkat dah. Okey, angkat. Okey, ini hasilnya. Kita lihat nasi kita nampak sebiji-sebiji, dia tidak pecah, dia tidak melekat. Dan satu laginya, bila menggunakan kulang es, nasi kita rasanya lebih sedap. Okey, saya zoom. Okey, semua sahabatku, selamat mencuba dan saya bagi 5 bintang lah untuk resepi nasi biryani Pakistan oleh Cik Nom. Okey, ada lagi baki daun ketumbar dan juga daun pudina. Okey, kita tabur-taburkan lah di atas nasi kita tu dan nasi biryani Pakistan kita sedia untuk dimasak. Okey, semua sahabatku, selamat mencuba. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ting. Anda akan dapat menonton review resepi masakan dari YouTuber terkenal YouTube. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.